Sains hayat adalah cabang ilmu sains yang mempelajari kehidupan dan organisma hidup serta proses-proses biologi yang berkaitan dengan mereka. Ini termasuk penyelidikan mengenai struktur, fungsi, evolusi, pertumbuhan, perkembangan, genetik, ekologi dan interaksi organisma dengan persekitaran sekitar. Sains hayat juga membantu kita memahami bagaimana sesuatu kehidupan bermula. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian kami terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, mengkaji kejadian manusia mengikut perspektif Al-Quran dan sains. Yang kedua, mengkaji pembentukan kromosom manusia mengikut perspektif Al-Quran dan sains. Dan yang terakhir, mengkaji sifat manusia mengikut perspektif Al-Quran dan sains. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang proses kemenjadian manusia mengikut Al-Quran. Peringkat pertama adalah peringkat nutfah, iaitu berlaku persenyawaan selepas pencampuran air mani lelaki iaitu sperma dan air mani wanita iaitu ovum. Perkara ini dapat dilihat dalam surah Al-Insan ayat kedua yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mencipta manusia dari air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Peringkat yang kedua adalah peringkat alaqah, iaitu membentuk segumpal darah. Hal ini dapat dilihat dalam surah Al-Alaq ayat kedua yang bermaksud dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Peringkat ketiga adalah peringkat mudghah, iaitu bermulanya pembentukan organ-organ penting. Dalam surah Al-Hajj ayat kelima ada menyebut bahawa kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air benih, kemudian dari sebuku darah, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan. Peringkat keempat adalah peringkat izam dan laham, iaitu proses pembentukan tulang. Lalu sel daging akan membungkus tulang. Perkara ini dapat dibuktikan dengan melihat surah Al-Mu'minun ayat ke-14 yang bermaksud, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan daging itu tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci lah Allah, pencipta yang paling baik. Peringkat yang terakhir adalah peringkat nafkhur ruh, peringkat peniupan ruh. Dalam surah Sad ayat ke-72 yang bermaksud, kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkan padanya roh dari ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepada aku. Seterusnya adalah proses kemenjadian manusia mengikut sains. Terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pra-embryonik, iaitu terbentuk segumpalan sel iaitu zygote. Tahap yang kedua adalah tahap embryonik, iaitu organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk. Tahap yang terakhir adalah tahap fetus, iaitu bayi mula menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan dan kaki. Terdapat persamaan antara kejadian manusia menurut Al-Quran dan sains, iaitu seperti yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, di mana manusia terjadi daripada air mani lalu dijadikan segumpal darah. Hal ini dapat dilihat dalam perspektif sains pula, iaitu air mani itu merupakan sperma dan segumpal darah itu merupakan zigot. Pembentukan kromosom manusia mengikut Al-Quran. Allah telah memberikan penerangan yang jelas bahawa setiap makhluk yang hidup di dunia ini akan mewarisi baka daripada induknya. Bentuk mata, warna kulit, warna mata, cap jari dan sebagainya adalah merupakan contoh warisan atau gen yang diturunkan daripada ibu bapa kepada waris kandungnya melalui kromosom yang membawa maklumat genetik. Dengan kata lain, informasi DNA ini juga wujud secara kekal dan ia akan memberi jawapan bahawa siapa sebenarnya diri kita ini. Seterusnya, pembentukan kromosom manusia menurut sains. Menurut sains, kromosom ialah struktur berbentuk benang dalam nukleus sel yang membawa maklumat genetik dalam bentuk DNA. Kromosom adalah pusat bagi kajian genetik dan pewarisan, membentuk ciri-ciri organisma. Kromosom terdapat dalam nukleus sel, di mana mereka mengawal pengekspresikan gen dan proses sel. Persamaan antara pembentukan kromosom menurut Al-Quran dan sains ialah melalui surah Al-Furqan ayat 54. Allah telah memberikan penerangan yang jelas bahawa setiap makhluk akan mewarisi induk bakanya. Manakala, menurut sains pula, maklumat genetik disimpan dalam kromosom yang dibentuk daripada molekul DNA dan ia mempunyai fungsi sebagai pembawa genetik dari bakanya. Seterusnya, bahagian mengkaji sifat manusia menurut Al-Quran. Pertama, manusia itu lemah. Surah An-Nisa ayat 28. Kedua, manusia itu mudah terpedaya.
Surah Al-Infitar ayat 6. Ketiga, manusia itu lalai. Surah At-Takasur ayat 1. Keempat, manusia itu penakut. Surah Al-Baqarah ayat 155. Yang kelima, manusia itu bersedih hati. Surah Al-Baqarah ayat 62. Keenam, manusia itu tergesa-gesa. Surah Al-Isra ayat 11. Ketujuh, manusia itu suka membantah. Surah An-Nahl ayat 4. Kelapan, manusia itu suka berlebih-lebihan. Surah Yunus ayat 12. Kesembilan, manusia itu kikir. Surah Al-Isra ayat 100. Kesepuluh, manusia itu suka berkeluh kesah. Surah Al-Ma'arij ayat 20. Sifat manusia menurut sains. Introvert, seseorang yang mempunyai kepribadian yang lebih suka menyendiri dan pemalu. Extrovert, seseorang yang sangat pandai beradaptasi dengan persekitaran baru. Ambivert, seseorang yang mempunyai hidup lebih seimbang kerana tahu masa perlu extrovert dan introvert. Choleris, orang yang cerdas dan mendepankan logik. Melankolis, orang yang mudah khawatir dan tidak suka keramaian. Perbezaan sifat manusia dari sudut Al-Quran dan sains pula ialah, dari perspektif Islam, manusia bukan sahaja dilihat dari sudut luaran, malah merangkumi segenap aspek. Manusia mempunyai dua unsur utama iaitu rohani dan jasmani, manakala menurut sains pula, teori barat berlandaskan akal semata-mata tanpa merujuk kepada hukum yang jelas. Teori barat boleh dipertikaikan khasnya daripada sudut roh. Rumusannya, sains hayat merangkumi kajian tentang organisma hidup dan interaksinya dengan alam sekitar. Ia merupakan bidang yang luas yang merangkumi pelbagai disiplin seperti biologi, ekologi, genetik, fisiologi dan banyak lagi. Aplikasi sains hayat merangkumi daripada kemajuan perubatan dan bioteknologi kepada usaha pemeliharaan dan memahami proses asas yang mengekalkan kehidupan.